Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita dah masuk 17 Ramadan. Kita punya topik hari ini menarik. Dia bukanlah kita khususkan mana-mana dalam bab bab satu pengenalan ke, atau bab literature review ke, ataupun pengkhususan kepada artikel jurnal. Tetapi kat sini adalah lebih kepada perkongsian tentang pengurusan masa versus dengan output, iaitu penghasilan penulisan, progres dengan konsisten setiap hari. Jadi kalau kita hitung dari segi sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 2 tahun, 3 tahun, berapa banyak jumlah artikel yang kita boleh hasilkan. Okey. Jadi perkongsian ini, tajuk dia adalah berkaitan dengan bagaimana kita perlu konsisten dari sudut masa. Okey. Saya nak mulakan dari segi apa yang kita patut buat dalam konsisten menulis ni. Jadi kita yang pertama kena set 1 jam setiap hari di handphone. Okey. Seperti mana saya ada sebut sebelum ni. Okey, jadi kalau cari bahan itu kerja. Kan, kita print itu kerja. Pergi library itu kerja. Jumpa supervisor pun kerja. Baca artikel jurnal pun kerja. Jadi itu semua aktiviti yang kita katakan tidak menulis. Menulis yang dimasukkan sini adalah menulis dalam tesis ataupun artikel jurnal. Tapi contoh yang saya bagi ni lebih kepada calculation dalam konteks sebuah tesis ataupun boleh juga digunakan untuk grant penyelidikan. Jadi yang pertama, setlah 1 jam yang berkualiti. Kalau contoh sebelum kita tidur 12 malam tu, anak-anak pun dah tidur pukul 10 tu, jadi kita set pukul 11. Pukul 11 dan 12 malam setiap hari, itulah waktu kita untuk menulis 1 jam. Okey? Jadi fikirkanlah, kita kena set kat komputer seminggu sekali ke, set. Jadi mungkin tak boleh sama, mungkin Isnin hingga Khamis, mungkin pukul 11 hingga 12 malam, mungkin hari Jumaat waktu lain, hari Sabtu mungkin free, cuti, Sabtu Ahad mungkin kita boleh waktu siang dan sebagainya, kita set. Set dekat handphone lah, jadi boleh jadi alarm juga, nak buat jadikan alarm pun boleh, supaya kita tahu itu pukul 11 hingga 12 adalah waktu menulis. Jangan pula cari bahan download dan bukan-bukan. Jadi kita dah nak fokus kepada menulis saja. Okey. Bukan lagi masa cari bahan atau baca. Itu dia punya practice lah. Dari segi dia punya assumption dia, kalau nak berjaya, kena set 1 hari, 1 jam untuk menulis je. Menulis bukan banyak, 1 perenggan saja. Okey. Bukan lagi masa cari bahan dan baca, kita nak menulis je, menulis saja, menulis seperenggan. Hari ini lebih baik dari semalam. Maksudnya hari ini kita menulis 1 perenggan, lebih baik. Esok lebih baik daripada hari ini. Hari ini lebih baik daripada semalam. Yelah, sebab bila kita tulis perenggan, 1 perenggan, kita akan nampak apa yang kita boleh tambah baik. Dan kita pun perlukan pengetahuan baru. Carilah buku academic writing. Okay, kemudian kita carilah buku-buku yang berkaitan. Bila baca tesis atau artikel jurnal, bila tengok ayat yang sedap je, yang best je, kita pun simpan untuk kita aplikasi ataupun kita ubah sesuai untuk dalam konteks penyelidikan kita dan juga konsisten. Jadi syarat assumption dia kena ada 5. Set 1 jam setiap hari di handphone. Bukan lagi masa untuk cari bahan maupun membaca. Menulis saja, menulis 1 perenggan. Hari ini menulis lebih baik daripada semalam dan kena menulis secara konsisten. Okey. Jadi untuk menjayakan yang ini, okey, beberapa kita kata tools, alat ataupun perkara yang perlu ada dalam penghasilan penulisan 1 perenggan yang konsisten setiap hari ni. Yang pertama, kita kena tahulah, sebab kita menulis pakai Microsoft Word. Kena tahu sikit setting-setting dia, nak edit dan sebagainya, bagaimana nak menulis 1 perenggan, kena tengok guideline universiti, okey, apa formatnya, spacing macam mana, kan. Lepas tu ada serta-serta tertentu, dia punya heading macam mana. So kena setting dan aplikasi Microsoft Word. Ini kita kena tahulah. Bila kita nak menulis,
dalam tesis ni kita kena tahu setting kan, dan juga aplikasi Microsoft Word ni nak buat table macam mana. Jadi sedikit sebanyak kalau tanya saya, walaupun kita tahu banyak lagi fungsi dekat Microsoft Word tu yang kita kena belajar. Okay, alright. Ada setengah universiti memang dia dah sediakan template. Bersyukurlah kita ada template dah. Template menulis tesis universiti A. Jadi kita dah ada template. Tapi namun kita still kena explore juga Microsoft Word untuk kita berjaya ataupun dapat menulis dengan kepelbagaian fungsi lah. Okay. Nombor 2 adalah perisian semakan kesilapan perkataan. Saya tulis kat sini perisian semakan dan kesilapan perkataan lah. Yelah boleh check kita punya grammar. Okay. Kita eja salah. Jadi kita boleh detect. Kalau kata kita gunakan English, so ada perkataan English yang mungkin ejaan salah keluar warna merah. Jadi dekat komputer kita install lah perisian semakan kesilapan perkataan. Mungkin ada nama-nama macam-macam lah perisian tu. Tapi objektif dia untuk semakan kita punya penulisan, and kita punya ejaan salah dan sebagainya. Okay. Kemudian alat pengurusan rujukan. Ini penting juga nak buat citation. Satu lagi nak buat rujukan, gunalah reference tool macam Mendeley, dan gunalah EndNotes supaya cara citation kita betul dan kita tak ada missing. Semua citation akan ada di bahagian reference. Yang ni pun kena belajar juga. Kan kalau kita install je tapi tak pernah guna dan tak tahu nak guna, okey, kita kena ambil tahu juga cara, kita kena pergi kelas juga macam mana nak gunakan Mendeley dan juga EndNotes. Kemudian ini additional dan juga external. Mungkin kita perlukan perkhidmatan proofread. Okay, kita kena identify kan, orang yang nak bidang, native speaker yang bidang yang sama yang boleh check kita punya penulisan, elok bahasa Melayu, elok English. So kita boleh juga secara eksternal menggunakan perkhidmatan proofreading. Okay. Jadi bila nak menulis satu perenggan ni pula, kita kena ada persediaan. Ni persediaan sebelum menulis ni. Persediaan mencari bahan, dah jumpa bahan yang sesuai, dah pilih yang betul-betul sesuai. Kemudian kita kena record dalam Excel contohnya. So nama tu kita create database dan jadual literature review matrix. Dalam level 1 ada dibincangkan perkara ni. Jadi yang terlepas pandang boleh semak balik sesi penulisan satu perenggan. Macam mana nak tulis satu perenggan yang baik, kita merujuk pada satu database dengan literature review matrix atau jadual literature matrix yang kita develop daripada Excel. Maksudnya kita merekodkan semua fakta. Banyak tu kita nak rekod daripada kita punya tajuk, kita punya penyataan masalah, objective question sampailah cadangan. Daripada chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5 supaya kita punya literature review matrix tu menjadi satu database yang penuh dengan fakta yang sesuai untuk kita menulis satu perenggan untuk penghasilan satu tesis. Okey, kemudian ni contoh sebenarnya ada banyak. Jadi kat sini saya tunjukkan satu template. Okey, kita bila nak menulis satu perenggan ni ada macam-macam template. Template perbincangan, research objective, research question, template pemilihan teori, template pemilihan pemboleh ubah. Okey, template nak menulis penyataan masalah, template menulis data belakang kajian. Jadi kita perlukan banyak template dan tools dalam memperbudahkan, dalam memperkemas dan strategik dan sistematik dalam penulisan kita. Okey, kemudian merujuk pada level 1 memang saya sediakan dah template menulis satu perenggan yang kita kena konsisten setiap hari kita kena use. Okey, kena ada semua ni, database, jadual literature review matrix, kena ada template perbincangan, research objective, research question. Contoh ada banyak lagi, template menulis seperenggan, last sekali kita ada semakan penyelia. Kalau di atas tadi kita punya external adalah perkhidmatan proofread. Untuk kita bila kita menulis kenalah direview dan disemak oleh penyelia. Jadi saya ulang balik dari segi setting aplikasi Microsoft Word, support sistem kita lah, perisian semakan kesilapan perkataan, alat pengurusan rujukan, perkhidmatan proofread, kita kena explore dan using database dan jadual literature matrix, template perbincangan research objektif, template menulis seperenggan dan semakan oleh penyelia secara konsisten. Okey. Di sini, ini contoh saya nak tunjukkan ada 4 perancangan. Okay, ada 4 plan ni kat sini. So dia ada plan D, plan C, plan B, plan A. Okey, saya cerita plan A dulu. Plan A ni, masa A ni dia menulis satu hari satu seperenggan. Satu perenggan lah kan. Satu hari satu seperenggan. Okey, seperenggan. Jadi kalau 2 hari dengan andaian 2 perenggan dapat satu muka surat. Okey, jadi 2 hari dapat satu muka surat. Dalam 3 minggu ataupun dalam 3 minggu pula, dalam seminggu
Okey, kita ada dalam lebih kurang 6 muka surat. Memanglah seminggu ada 7 hari. Okey, kita total up je. Kalau tidak takkan nak tulis 3.5 muka surat kan. Jadi kita seminggu tulis 3 muka surat je. Kalau kata nak chill satu hari pun boleh. Ahad cuti contohnya. Tapi kita ambil je kat sini, seminggu dapat 3 muka surat. Okey, bila kita cerita 2 hari 1 muka surat, maksudnya 6 hari 3 muka surat lah. Jadi saya ambil kat sini seminggu 3 muka surat. Okey. Bila 3 kali 4 dalam sebulan dapatlah 12 muka surat. Jadi sebulan 12 muka surat. Okey, 12 dapat muka. Tanpa sedar bila menulis satu hari satu perenggan, sebulan dah dapat 12 muka surat. Okey. Kita tengok kuarter lah. 3 bulan. 3 bulan dah 36 muka surat. 6 bulan dah 72 muka surat. 9 bulan 108 muka surat. Setahun 144 muka surat. Nampak? Bila kita kerja menulis satu perenggan je, satu tahun kita boleh menulis 144 muka surat. Okey, 2 tahun 288 muka surat. 3 tahun 432 muka surat. Saya silap 2 PhD boleh dapat tu 3 tahun tu dengan 432 muka surat. Okey, jadi kita nampak kat sini kan, movement. Kita konsisten je tanpa kita missing, setiap hari tulis satu perenggan je, allocatekan 1 jam untuk menulis. Yelah, nampak macam mula-mula 1 jam tak cukup kan, tapi kalau dah konsisten hari-hari, saya silap setengah jam dah siap. Yang paling penting kena konsisten. Macam saya sebutkan tadi, konsisten, masa yang berkualiti. Hari ni menulis lebih baik daripada yang semalam. Tulis secara konsisten kita akan dapat. Okey, masa yang kedua ni, okey, saya ambil lain sikit. Okey, kata yang masa A tadi, yang section ataupun pilihan A tadi tu dia tak berehat. Dia setiap hari dia menulis. Okey, untuk masa yang pilihan B ni, dalam setahun dia berehat 2 bulan. Contohlah dia nak berehat bulan puasa dengan hari raya. Ataupun bulan puasa dengan ujung tahun. Jadi 2 bulan dia break. Jadi kita ambil setahun 10 bulan je. Jadi sama macam pilihan A, sehari 1 perenggan, 2 hari 1 muka surat, seminggu 3 muka surat, sebulan 12 muka surat, 3 bulan 36 muka surat, 6 bulan 72, 9 bulan 108 muka surat. Tapi dalam setahun, sebab kita break 2 bulan, lebih kurang macam tu, jadi kita dapat 120 muka surat. 2 tahun, 240 muka surat, 3 tahun, 360 muka surat. Mungkin ada yang nak plan macam ni, dalam setahun, saya ambil total up lah, kita ambil 60 hari kita break. 60 hari cuti bersama dengan 2 bulan, kita dapat tulis dalam masa setahun 120, 2 tahun 240, 3 tahun 360. Okey, itu pilihan B. Okey, kita ambil pilihan C. Okey, mungkin saya kata mungkin lah, tapi tidak menghalang. Mungkin pilihan A dan pilihan B ni untuk orang yang full time. Ataupun full time boleh tulis lebih lagi lah. Saya tak nak bincang lah full time, part time. Sebab sistem ni, kalau nak menulis satu perenggan satu hari, 1 jam, saya rasa part time pun boleh buat. Okey, kita cerita pilihan C. Pilihan C ni, beza dia tak tulis 1 hari 1 perenggan. 2 hari seperenggan. Dia mungkin hari ni 1 jam dia tulis 1 perenggan. Okey, yang besok dia kemas kinikan 1 perenggan tu. Ataupun yalah, dia tak dapat dia memang jenis orang yang memang tidak boleh 1 jam. Jadi dia perlukan 2 jam untuk seperenggan. Jadi kena 2 hari lah. Jadi dia menulis 2 hari baru dapat 1 perenggan. Jadi 4 hari baru dapat 1 muka surat. Okey, jadi 4 hari je lah sebab 2 hari kan. Jadi 4 hari lah dapat 1 muka surat. Kalau 1 minggu, cuma seminggu dapat 1.5 je. Tak dapat 2 muka surat pun, 1.5 muka surat. Okey, dalam sebulan cuma dapat 6 muka surat je. Tak apalah. Bulan ni, bulan April dapat 6 muka surat. Okey juga, ada progress. Okey, 3 bulan 18 muka surat, 6 bulan 36 muka surat, 9 bulan 54, setahun 72. Bila nampak setahun, praktikal juga, setahun 72 muka surat. Padahal tulis 2 hari 1 perenggan. Kita nampak tu. Hasil setahun 72 muka surat. Tapi cuma menulis 2 hari 1 perenggan saja. 2 tahun 144 muka surat. 3 tahun 216 muka surat. Nampak tu. Dalam 3 tahun boleh dapat 216 muka surat. Okey, kita ambil pilihan D. Pilihan D ni sama macam pilihan B. Kita rehat 2 bulan. Rehat 2 bulan. Jadi pilihan D dengan pilihan B ni kita rehat 2 bulan. Jadi sama 2 hari seperenggan, 4 hari baru dapat 1 muka surat. Seminggu 1.5 muka surat. Sebulan 6 muka surat.
3 bulan dapat 18 muka surat, 6 bulan dapat 36 muka surat, 9 bulan 54 muka surat. Okey, dalam 1 tahun dapatlah 60 muka surat. 2 tahun 120 muka surat. 3 tahun dapat 180 muka surat. Jadi kalau tanya saya, okey, kat sini saya andaikanlah ada setengah universiti memang dia kira jumlah patah perkataan, dia kira muka surat untuk syarat graduat. Tapi banyak juga universiti bagi saya muka surat tak ada isu. Jadi kalau tanya saya, kalau untuk dapat PhD 180 pun dah cukup sangat dah. Kan? Kawan saya sebenarnya kita orang kalau dalam bidang engineering bawah 100 pun dapat dah cukup syarat dan sebagainya. Jadi 180 boleh dapat PhD, 216 pun boleh dapat, 360 boleh dapat, 432 pun boleh dapat. Jadi dalam konsep plan ni, jadi kita boleh ada pilihan, ada 4 pilihan ni, pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D. Kita yang paling nak sebut kat sini adalah konsisten. Ada orang kena 2 jam nak tulis satu perenggan. Ada orang perlukan 1 jam saja tuliskan satu perenggan. Jadi inilah pilihan. Ini kita kena ada satu perancangan supaya perancangan yang strategik, supaya kita boleh measure, kita boleh calculate kita punya progress dan sebagainya. Macam bulan Ramadan ni kan, ada orang yang 1 hari dapat 1 juzuk, ada dapat 2 juzuk. Jadi kita kena plan konsisten. Kan? Ini maksudnya kalau dah masuk bulan Ramadan yang ke-15 ni, ada dapat dah khatam kali pertama ataupun dah sampai habis juzuk 15. Jadi sama juga dalam menulis tesis. Sama juga dalam menulis tesis, kita kena ada satu target, kan? Target setting yang kita kena tahu certain kita measure by daily, by weekly, monthly, by quarterly, and kemudian by yearly. Dari 3 tahun matlamat kita kalau PhD, kalau 2 tahun, kalau master 2 tahun, tengok. Kalau 2 tahun, pilihan A 288, kalau pilihan B 240, pilihan C 144, pilihan D adalah 120. Ini macam skim pula. Nak pilih skim yang mana? Skim A ke, skim B ke, skim C, skim D. Ini skim pilihan untuk kita memacu kita punya penulisan tesis. Memang seronok kalau bincang tentang muka surat. Memang seronok cerita tentang progres. Tapi yang nombor 1 tu, menulis seperenggan sehari tu. Itu kena mulakan. Memang mula-mula tu rasa macam susah. Hari ni 1 perenggan, besok 1 perenggan, nak bertahan. Dapat bertahan 3 bulan yang pertama. Kalau 3 bulan pertama tu dapat 36 muka surat, 18 muka surat. Satu kejayaan tu. Dapat 3 bulan konsisten, memang dapat teruskan. Macam kita ni kan, dah puasa selama 30 hari, 1 bulan Ramadan, dah masuk nanti bulan Syawal, dah buat puasa 6, kemudian nak konsisten Isnin Khamis pun jenuh. Tu yang konsisten tu yang susah. Kan, kita boleh 30 hari, kita boleh puasa 6 di bulan Syawal, tapi nak konsisten bulan seterusnya Isnin Khamis pun susah. Kan? Kalau sekarang ni memang kawan tak panggil lah minum, kan? Sekejap lagi minum pagi, minum tengah hari, minum petang. Okey, kalau bukan bulan Syawal, bulan Ramadan, bulan lain, kawan Roger minum pun kita laju je. Dalam kes ni kena konsisten lah, kan? Dalam kes ni menulis kena konsisten. Kita dah set dah. Kalau waktu lain kan, waktu hari biasa, bukan bulan Ramadan, kita dah set dah nak minum ke nak kerja dah apa, kita kena ada simpan 1 jam yang berkualiti. Kalau tanya saya 1 jam tu berkualiti tu sangat-sangat baik lah. Mungkin kita ada 2 jam satu hari, 1 jam untuk beribadah, waktu yang terbaik, mungkin 1 jam sebelum subuh dan 1 jam lagi kita untuk menulis tesis. Okey, semoga sedikit cadangan perancangan ni, pilihan masa ini dapat membantu supaya kita kena ada target setting dalam usaha kita untuk belajar menulis. Nampak, belajar 1 perenggan tu kena belajar. Kita kena dapatkan kemahiran. Setiap hari menulis lebih baik daripada semalam. Okey, terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan idea ini. Bagaimana kita nak mengawal dan mengurus masa supaya mendapat output yang baik. Dan usaha itu harus konsisten. Lagi sekali terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.